Korea Selatan, tapi yang paling baik sekali. Sebab apa? Ikhwan kita ni tidak ada suasana yang paling bahagia apabila kita bertemu dengan saudara-saudara ikhwan kita yang paling bahagia. Hebat macam mana dapat kita pergi kan, seorang macam mana kita boleh sama dengan suasana macam inilah, yang bahagia. Sangka di saat akhir dan Abdullah besok sempat juga berjumpa dengan kawan sekalian, terutama Zaudara dia tak jumpa lagi dengan Puan kan. Jadi malam ni jumpa selesai menghadap makanan Korea pun dah selesai, cuma tak kena belut lagi ya. Kita kena asyik bersyukur bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita memahami fikrah ini. Man yuridillahu bihi khair fayufaqihu fid din. Allah nak kebaikan pada kita, maka Allah berikan kefahaman tentang Islam. Bermakna bahawa kita termasuk manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang. Kita nampak macam biasa saja, tetapi bukan semua orang yang Allah pilih. Itu satu anugerah, satu penghargaan yang Allah bagi pada kita khusus. Allah tak bagi pada sebarang orang. Yang apabila Allah bagi itu, mesti Allah bagi pada orang yang Allah tahu mampu. Nampak? So this is the most important nikmat yang kita kena syukur, bahawa kita ni adalah orang yang tahu tentang matlamat hidup. Kan? Banyak orang tak tahu matlamat hidup. Kan? Masing-masing pergi, ada anak jumpa kat Jeju tadi kan, 3 orang lelaki perempuan saja nak enjoy, tadi datang kan. Banyakkan manusia yang hidup hanya sekadar itu saja. Tapi kita Allah bagi sedikit ilmu, perasaan. Alhamdulillah Allah angkat kita lebih daripada orang lain. Satu tahap kemuliaan yang sangat tinggi yang meletakkan kita ini. Satu kedudukan yang kita kata diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam konteks itu Allah juga pesan pada kita, bila Allah bagi itu kita kena peganglah semua-semua. Kalau tidak Allah kata apa? Jangan salah. Wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'an. Maka Allah akan gantikan kamu dengan kaum yang lain. Kan? Senang je. Dakwah tidak perlu kita. Islam tidak perlu kita. Kita yang perlu dakwah. Kita yang perlu Islam. Dakwah ini, Islam ini akan berjalan. Ada tak ada kita. Ini kita kena ingat sungguh. Islam ini akan berjalan. Ini Taifah Allah ini akan ada daripada dulu, sekarang dan selama-lama ni. Sama ada kita nak tak nak, Allah don't care. Allah dah bagi peluang, Allah dah bagi nikmat. Sejauh mana kita ni? Tidak, Allah kata Allah akan ganti. Barakum Allah satu dosa. Allah ala kulli syai'. Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Rugi ya, rugi kita kan. So, nasa itu satu nikmat yang kita kena pegang sungguh-sungguh, yang kita kena banyak bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala telah mengangkat darjat kita itu, mengangkat darjat kita itu kepada satu tahap yang sangat mulia di sisi Allah. Kenapa? Kerana ini adalah kerja para nabi. Orang yang berdakwah ini kerja para nabi. Walaupun kita bukan nabi, kita bukan rasul, tapi kita buat kerja nabi dan rasul. Mana ada kerja yang lebih baik dari kita? Buat engineer pun tak sebaik kerja itu kan. Aman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah perkataan yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah? Maknanya satu kedudukan yang sangat mulia kan, gitu kan. Jadi ini kita kena rasa semua. Yang kedua, nak rasa satu yang harap di golongan muda macam antum ini kan, satu perkara yang kami peringkat pimpinan harap supaya meluaskan dari segi bacaan ilmu. Jangan restrikkan. Jangan restrikkan bacaan anda hanya dalam mekanika punya buku ataupun
apa namanya, apa lagi engineering ni, civil punya buku, you know. Antum mesti menjadi generasi baru, pendakwah yang baru. Luaskan bacaan. Bacalah buku apa saja, hatta buku hiburan sekalipun. Kerana ilmu ini sangat penting untuk bila kita berdepan dengan orang. Sebab tak semua orang yang di luar sana macam kita. Ada orang suka kata bukan di sini lah. Kalau kita kat Malaysia, ada orang suka Siti Nurhaliza, ada orang suka Maudi. Dan itulah kegemaran remaja hari ini. Termasuklah anak-anak sendiri kadang-kadang. Siapa tak kenal benda itu. So maknanya benda-benda macam ini kita kena tahu. Itu dari sebab itu. Hatta dari segi politik, antum di sini di Korea, baca tentang politik Korea, baca sejarah Korea, baca, you know, maknanya da'i masa hadapan ialah da'i yang knowledge, knowledge, dakwah knowledge. Macam mana sebut orang yang knowledgeable saja dia akan mampu ke hadapan. Dia tidak boleh macam naik counter tidak boleh. Macam ustazah-ustazah bagian syarak tidak boleh. Kena belajar juga ilmu psikologi, kena belajar juga ilmu motivasi, kena belajar juga ilmu politik, ekonomi dan sebagainya sebanyak mungkin. Sebab antum berehat 3 bulan kan, takkan nak belajar orang kata seni menguak dan kan. 3 bulan ni baca buku, jangan baca buku tebal-tebal, baca buku slow, you know. Dan jangan restrict buku agama saja, baca buku apa saja. Anak faham peringkat awal ni memang banyak antum minat banyak buku-buku agama macam anak dulu lah. Keluar je buku agama kita dulu paling beli. Tapi sekarang kena ubah sikit. Semua berita-berita itu ada dalam internet, tak semestinya antum beli. Baca saja sebagai knowledge. Because antum nak berdepan dengan masyarakat umum yang pelbagai bidang, yang pelbagai idea. Anda kena tahu cerita ekonomi, sedikit tahu tentang politik, hatta di Korea atau world politik ada masa beli buku Times, majalah Times, majalah Newsweek, ada jual sini kan. Baca, just read during leisure, sebelum tidur pun tak so anak harap benda ini supaya menambahkan kita punya knowledge, menambahkan kematangan kita dengan kematangan kita dalam kita nak berdakwah pada orang. Yang ketiga, selalu kalau kita tengok ketika perang Gallipoli ke berapa, Khandak. Lama dah tak sebut tu. Perang Khandak ketika para sahabat tak boleh ketuk batu, pecahkan batu. Rasulullah datang pecahkan batu. Kali pertama Rasulullah pecahkan batu, Rasulullah kata apa? Satu hari kamu akan buka kota Parsi. Buka kota Parsi. Ketukan kedua kata Rasulullah, kamu buka kota Rom. Dan kita kena ingat ketika itu perang Khandak ini suasana sangat sejuk, gelap gelita dan sahabat-sahabat lapar. Maknanya sahabat tak boleh nak fikir sejauh itu. Tapi Rasulullah SAW memberitahu kepada sahabat apa dia. Walaupun susah macam itu dari segi fizikal, tapi pemikiran kita jangan diblokkan dengan kesusahan yang ada. Tengok Rasulullah jauh cita-cita itu. Sahabat tak terfikir nak buka Parsi, nak buka Rom. Masa itu macam Malaysia dengan Amerika. Macam mana satu hari Malaysia boleh pegang Rusia, Malaysia boleh pegang Amerika, boleh pegang Rusia, tak mungkin. Tapi Rasulullah sebut itu. Apa maknanya? Maknanya kita dai kena berfikiran jauh ke depan. Cita-cita tu kena besar, kena tinggi, kena lebih daripada biasa. Bukan setakat buat usaha, habis 10 orang, okey selesai. Kita setakat buat aktiviti, main futsal, akhwat main masak-masak, habis bukan setakat menyentuh saja. Bukan. No, we have to think further than that. Satu hari hantar, imagine hantar kena kuasai masyarakat, negara. So thinking tu kena ada. Rasulullah ajar pada kita. Atau yang anda sebut itu kan, masa berdoa apa bila minta syurga terpaus. Bukan syurga yang main-main, syurga nombor 1. Syurga para awliya, para anbiya, para syuhada. Itu sikapnya kena ada. Besar pada kita.
Maksudnya kalau antum nak jadi engineer, jadi the best engineer in the world, yang pakar, yang boleh jadi konsultan yang hebat. Kerana apa? Kerana anta, whoever have this knowledge will actually dominate other people. Kalau anta ada engineer yang hebat, anta akan dominate orang. Tapi kalau anta engineer yang biasa-biasa saja, orang pun tak kisah. So thinking itu kena besar, cita-cita itu kena besar dalam kita bekerja. Jadi jangan ingat kita duduk di incuan je, kita duduk di so-so itu habis-habis. No, kita kena fikir macam mana Korea yang hanya ada 35,000 saja ni, kita nak jadi 350,000 macam mana? Sekarang ni 35,000 orang Korea Islam. Orang Korea Islam 35,000 bagi 50 juta berapa persen? 0.0 tak tahu berapa. Di Jeju seorang saja orang Korea Islam. Macam mana anda nak fikir tu? Jangan rasa kalau antum boleh berdakwah di Korea, you will be one of the best, you are the pioneer dalam Korea ini. Macam maknanya sangat besar kalau Islam berkembang di dekat tangan antum. Kalau antum dapat seorang ke dua orang, sebab ramai sekarang ni apa nama orang jumpa pergi apa? KMF kan. Tapi tak ada tenaga, ada pada cakap kat dia orang. Anak Arab semua dah pada cakap Korea lah. Sebab nak dakwah mesti daripada cakap Korea. So itu satu KPI. Bagi anak, anta jangan balik Malaysia selagi tak boleh cakap Korea. Siapa tak boleh cakap Korea, jangan balik Malaysia. Anak mesti boleh cakap Korea fasih. Macam Sofi. Itu pun ada lagi perkataan tak faham. And that kind of thing, maksud anak tu maknanya kita kena acquire knowledge sebanyak mungkin apa sahaja, kerana itu akan menyebabkan kita dominan pada orang lain. Dominan pada orang lain. Jadi itu masalah cita-cita besar yang ada, yang kita kena fikir bersama. Jadi jangan kita restrict itu. Jadi barulah langkah antum itu dia tak sama dengan langkah orang lain. Gerak kerja antum itu tidak sama dengan kerja orang lain. Berjalan pun tak sama, duduk pun tak sama, bercakap pun tidak sama. Sebab apa? Dia nak lebih besar daripada itu. Jadi itu akan mendorong kita bekerja dengan lebih bersungguh, dengan lebih nampak, dengan lebih tersusun, rapi dan sebagainya. Akhir sekali, apa-apa pun Napa dah cakap itu bahawa akhirnya kita kena balik-balik, walaupun nak cakap macam tu, bekerja kuat, cita-cita besar dan tinggi, jangan sekali-kali kita rasa bahawa apa-apa pun yang kita capai, kejayaan kita adalah daripada tangan dan usaha kita. This is fundamental. Kita kena balik menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa dia lah yang akan menentukan. Bukan kamu yang memanah, tetapi Allah lah yang memanah. Maknanya apa? Kita hanya diminta usaha saja, tapi intifak kita bukan kepada usaha kita, tetapi Allah. Banyakkan berdoa. Apa dah cakap itu, ada benda yang kita boleh fikir dalam Islam ini, ada benda yang sebenarnya kita tidak boleh fikir. Maksudnya Allah akan fikir untuk kita, Allah akan beri kita. Macam kadang-kadang kita dakwah orang tak terima, tapi kadang-kadang kita cakap sikit pun orang terima. Ini terbukti dalam sejarah Islam. Sejarah dalam Al-Quran pun sebut Nabi Yunus alaihissalam, macam mana dia masuk dalam mulut ikan paus, ikan paus keluar, tengok orang tak terima Islam, benda-benda macam ni. So dalam Islam ada limit yang kita boleh fikir, ada limit yang lain. Sebenarnya kita kena balik-balik angkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan bagi. Ana harap kemelut yang ada di sekeliling kita ini
tidak menghalang kita untuk berfikir bekerja lebih daripada itu. Kan? Kalau antum kata antum masalah nak belajar susah, tak ada masa, ada kelas ni kan, orang bekerja lagi teruk. Kan? Antum tak ada duit, tak cukup duit, semua nak naik taksi kena 1 keping ke 2 keping ke, tak kisahlah. Dia biasa orang bekerja lagi teruk. Lagi teruk nak tampung anak, tampung isteri apa semua tu. Tapi Rasulullah ajar kita jangan terikat dengan kemelut yang ada dalam kita. Kita kena yakin mustaqbal masa hadapan adalah ditentukan adalah untuk Islam. Kan? Ini masa depan ni janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena yakin bahawa kejayaan itu akan ada. Mungkin tidak masa kita. Ana rasa best antum ini mungkin antum tak sempat nak lihat kejayaan dakwah antum di Korea. Kalau berlaku di Korea. Kan? Tetapi mungkin generasi bawah yang antar didik itu nanti akan dapat akan menyaksikan banyak para sahabat zaman-zaman Ashabikun awal dulu tidak sempat nak menyaksikan kejayaan. Ada yang syahid lebih awal, tetapi hasil mereka itu samalah di Malaysia pun sama. Kalau ISMA pun kami anggap sebagai pioneer, baru berapa orang saja kan, ada dalam 8,000 daripada 17 juta 27 juta. But we consider that we are pioneers. We are providing the foundation for future generation, and this is what we are thinking. Dan itu kita sekarang ni tidak habis lagi nak develop modul, nak develop program. InsyaAllah akan ada training, biro yang khusus untuk training for trainers, training for leadership akan ada. InsyaAllah kalau antum balik ke Malaysia dalam 3 bulan ni, try inquire benda tu. Boleh kan, rasa dah mungkin dah start dah. So ini maksudnya kita nak training untuk leaders, untuk melahirkan orang yang insya-Allah tak lekang di panas, tak di hujan. Tak laput di hujan, tak lekang di panas lah. Kan? Maknanya masalah tu bagi dia kan. Itu satu benda. Masalah ni bagi orang Islam nothing. Sebab apa dia ingat innallaha la yazlim mithqala dzarrah. Allah tak akan zalim hamba ni walaupun sebesar zarah. Kalau setakat sakit ni tak ada duit sikit, this is nothing for Islam, nothing for orang Muslim. Dia nampak lebih jauh. InsyaAllah kalau betul hadaf dia, betul intikad dia, semua itu Allah akan selesaikan. Masalah memang banyak apa? Memang banyak masalah. Sebab kalau tak ada masalah itu bukannya maknanya dakwah ini lah. Dakwah ini dia akan mendapat banyak masalah. Tapi yang banyak itu yang rasa susah tu siapa? Hanya orang yang sempit pemikiran dia. Tetapi orang yang besar, yang ni dia anggap masalah ni macam mana lah. Sebagai ayah, anak-anak 6 orang, kadang-kadang kelahi ni, orang ni tumbuk, orang ni bergumpal ni, ni menangis ni. Bagi anak-anak problem lah tu. Bukan nak gembuk mainan yang menangis kan. Dia problem dia begitu besar bagi anak. Kadang-kadang Nabi aja dia kelahi kan. So kita kena angkat kita macam tu. Nampak problem yang kita hadapi ni, tengok setakat makan ini itu perasaan jiwa itu kena besar. Sebab kalau jiwa kita tidak besar, kita akan sempit dengan sedikit je masalah. Ini masak terlebih sikit garam, dah uti ni tak boleh makan, uti ni beras hati. Macam tu kan, timbul tu. Dulu anak dulu rumah bujang dulu anak dulu. Kadang-kadang orang ni patutnya masak, pukul ni tak masak lagi. Allah, apa salah dia ni tak masak lagi, aku dah lapar ni. Ini orang duduk rumah macam-macam. Kalau jiwa kita kecil, kita anggap itu dah besar. Tapi kalau kita je alah, biasalah masak ni kan. Nanti telan je lah, masalah apa, makanan dia. So jiwa kita kena angkat setinggi boleh biar jadi besar. Tengok para sahabat, kalau tidak ada jiwa besar, tak boleh dapat 1/3 daripada dunia. Kalau Sayyidina Umar tidak ada jiwa besar, pemikiran besar, dia tidak boleh. Kalau Rasulullah tidak ada pemikiran macam itu, mana boleh Islam berkembang. Jadi itu yang kita kena
Saya rasa itulah sebagai sedikit terlihat dana untuk share bersama kepada orang ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan jazakumullah khair kepada anak dan juga kawan-kawan dalam tim. Dan mudah-mudahan untuk dapat iltizam, dapat sama-sama pengalaman yang anda tak sebut, anda sebut networking. Anda dah tahu kalau akhwat sini ya, kalau akhwat anda sebut make sure try as much as possible develop networking di sini, supaya nanti kita ada networking di seluruh dunia. Di Mesir memang ada, di tanah-tanah Arab India ada, New Zealand ada. Jadi kita networking dengan local, bukan networking sama antum. Sebab antum semua akan balik Malaysia. Networking dengan local itu, saya rasa future is there. Kita kena nampak, mungkin sekarang ni kita tak nampak manfaat lagi ya. Macam mana ada kontak Dr. Bashir tu lah di Jeju tu. Sekarang ni mungkin tak ada apa lagi, tapi masa depan mungkin dia akan bermanfaat. Mana tahu, we don't know. Hidayah ni boleh datang, boleh berkembang daripada kisah saja Allah mengatakan. So yang penting sekali buat networking, cari pengalaman nak deal dengan orang Korea. Sekarang ni di Malaysia ada 2 kampung Korea yang besar tu. Dekat Ampang satu lagi dekat mana lagi? Mungkira. These are the areas. Siapa yang boleh communicate? Antum lah. Yang boleh orang Korea. We don't know. There could be Muslim Korea one day working there. We don't know. So siapa yang boleh communicate? Mana kawan kita ada cakap tarbiyah dia orang bahasa Korea, masya-Allah. Itu yang kata kena pandai bahasa Korea tu. Kalau cakap kam Saida, kam Samida je, dah nak boleh kan? Saya rasa afwan banyak lawak sikit. Jadi anak sudah yang bila terpedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada soalan apa lah yang